Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Sufiah binti Qabil dari kelas PT3 S312. Jadi hari ini saya berserta dua orang lagi rakan saya iaitu Syazan Nur Amalin binti Muhammad Asri dan Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in. Jadi kami bertiga akan membentangkan e-book kami yang bertajuk Kepentingan Unsur-Unsur Tradisi Perlembagaan dalam Menghadapi Cabaran Hubungan Etnik di Malaysia melalui tiga aspek iaitu dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Okey, baiklah. Pergi kepada helaian yang seterusnya. Okey, di sini kita dapat lihat terdapat isi kandungan. Jadi antara isi kandungan kepada ibu kami ni, yang pertama terdapat perlembagaan persekutuan yang mana kami menerangkan sedikit sebanyaklah pengenalan terlebih dahulu kepada apa itu perlembagaan persekutuan. Okey, seterusnya kita masuk kepada cabaran politik. Okey, di bawah cabaran politik ini kami akan membincangkan tiga unsur iaitu bahasa kebangsaan, agama persekutuan, kedudukan kaum lain. Dan cabaran yang ketiga iaitu cabaran sosial, kami membincangkan di sini kami meletakkan 5 unsur untuk cabaran sosial iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, bahasa kebangsaan, agama persekutuan, pemerintahan beraja dan kedudukan kaum lain. Okey, jadi isi kandungan yang seterusnya iaitu cabaran ekonomi, yang mana cabaran yang terakhir yang kami akan bincangkan iaitu melibatkan tiga unsur iaitu unsur yang pertama kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, bahasa kebangsaan dan agama persekutuan. Selepas itu rumusan. Okay, jadi itu adalah antara isi kandungan yang terdapat di dalam e-book ini. Okey, jadi kita pergi kepada hal yang seterusnya iaitu membincangkan tentang pengenalan kepada perlembagaan persekutuan. Jadi apa itu perlembagaan persekutuan ini? Sebab buku ini membincangkan tentang kelebihan iaitu kepentingan cabaran kepada unsur-unsur tradisi perlembagaan. Jadi kita nak tahulah apa perlembagaan persekutuan itu terlebih dahulu. Okey, jadi perlembagaan persekutuan ni bermaksud undang-undang tertinggi di Malaysia yang mengandungi 15 bahagian, 13 jadual dan 183 perkara. Jadi dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan dua dokumen iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Jadi perlembagaan persekutuan ni wujud akibat daripada penubuhan Malaya Union yang mendapat tentangan daripada penduduk Melayu kerana menguntungkan pihak British dan mengetepikan nilai-nilai tradisi orang Melayu. Jadi kita dapat tahulah perlembagaan persekutuan ini adalah untuk diwujudkan adalah untuk menaikkan nilai-nilai tradisi orang Melayu ni, bagi tradisi orang Melayu ni tak hilang di dunia. Okey. Jadi di sini kita masuk pula kepada unsur-unsur tradisi perlembagaan. Jadi terdapat 5 unsur tradisi perlembagaan. Unsur yang pertama iaitu bahasa kebangsaan, yang kedua agama persekutuan, yang ketiga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, yang keempat pemerintahan beraja dan yang terakhir iaitu kedudukan kaum lain. Jadi ini adalah antara 5 unsur-unsur tradisi perlembagaan yang kita akan bincangkan di dalam buku ini. Okey, kita pergi kepada helaian yang seterusnya. Okey, jadi kita akan membincangkan 3 unsur yang saya sebut tadi di bawah cabaran politik. Okay, jadi yang pertama iaitu bahasa kebangsaan. Jadi untuk cabaran bahasa kebangsaan ni, biasanya dalam Dewan Parlimen, ahli parlimen kurang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan hujah mereka. Hal ini menyebabkan maklumat dan isi penting yang ingin disampaikan kepada rakyat menjadi sukar untuk difahami. Okey, jadi bahasa Melayu ni merupakan bahasa kebangsaan. Oleh itu, ahli parlimen yang berada di dalam parlimen tersebut diwajibkan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka dalam menyampaikan hujah mereka. Jadi sebab siapa lagi yang menunjukkan contoh bahasa Melayu ni sebagai bahasa utama kalau bukan pemimpin di negara kita. Jika pemimpin negara pun tidak menggunakan atau memartabatkan bahasa Melayu, apatah lagi rakyat biasa. Jadi sebab itulah
ketika berparlimen, ahli-ahli parlimen ni haruslah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Melayu ketika memberikan hujah mereka. Jadi antara kepentingan dalam menggunakan bahasa Melayu ni, antaranya adalah yang pertama, memartabatkan bahasa dalam kalangan ahli politik. Yang kedua, bahasa Melayu sepatutnya digunakan dalam urusan dan atau majlis rasmi. Jadi jadi ahli parlimen ni perlu diwajibkan. Ini berlaku disebabkan ahli parlimen ni tidak diwajibkan menggunakan bahasa Melayu. Oleh sebab itu mereka menggunakan bahasa Inggeris dan ataupun bahasa Cina ataupun bahasa Tamil ketika mereka menyampaikan hujah mereka, menyebabkan rakyat-rakyat yang berlainan bangsa tidak memahami apa yang disampaikan. Jadi sebab itu kerajaan perlu menetapkan bahasa Melayu ni wajib digunakan ketika dalam urusan ataupun majlis rasmi. Yang ketiga, bahasa Melayu ni adalah bahasa yang lebih mudah difahami dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan berbanding bahasa yang lain. Okey, itu adalah untuk bahasa kebangsaan. Okey, seterusnya kepada agama persekutuan. Okey, ini adalah unsur kedua yang di bawah cabaran politik, iaitu agama persekutuan. Jadi cabaran dia, hubungan antara parti politik menjadi renggang seperti Parti Islam Malaysia ataupun kita kenal sebagai PAS dan Democratic Action Party ataupun DAP, iaitu parti kepada kaum Cina. Hal ini kerana PAS telah dipandang sebagai parti politik agama yang ekstremis. Dan DAP pula dilihat sebagai parti politik yang chauvinism Cina. Maknanya dia melebihkan kepada Cina. Jadi kepentingan dalam memartabatkan, dalam menaikkan agama Islam ni sebagai agama persekutuan, dia mampu membentuk permuafakatan antara parti yang dapat menonjolkan sifat agama yang toleran, ekoran kewujudan masyarakat majmuk yang pelbagai etnik. Seterusnya, supaya parti-parti lain dapat menghormati perbezaan agama dan tidak menggunakan isu agama dalam perdebatan politik yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada helaian seterusnya. Okey, kedudukan kaum lain. Okey, antara cabaran dia, parti politik di Malaysia ditubuhkan mewakili setiap kaum di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan parti politik di Malaysia bergaduh dan menimbulkan sentimen perkauman. Seperti tadilah, seperti parti politik PAS biasanya kita tahu hanya untuk orang Melayu beragama Islam, ataupun parti politik Cina hanya untuk orang Cina. Jadi dia akan menyebabkan kita bergaduh. Jadi ahli-ahli yang berada dalam PAS akan mengutuk-ngutuk DAP dan DAP pula akan mengutuk-ngutuk ahli dalam PAS. Itu adalah sebagai contoh lah. Jadi antara kepentingan dia memberi peluang kepada semua pihak untuk bertanding dalam bidang politik tanpa diskriminasi kaum. Jadi kerajaan ini perlu memberikan peluang kepada pelbagai etnik, pelbagai kaum untuk menjadi ahli parlimen, menjadi wakil rakyat tanpa mendiskriminasikan mereka. Setiap kaum bebas menjalankan aktiviti seperti berpersatuan dan berpolitik berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Malah, jika kita lihat, pimpinan kerajaan kita sekarang ini juga terdiri daripada pelbagai menteri yang berbeza kaum, agama dan warna kulit. Jadi itulah yang sebenarnya kita mahukan. Maknanya sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kita mestilah memberikan peluang kepada pelbagai kaum untuk menjadi menteri. Okey, baiklah. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya, iaitu Fazrul Izzat. Okey, baiklah. Kita pergi kepada cabaran sosial. Okey. Cabaran sosial yang pertama ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Okey. Cabaran dia ialah iaitu pemecahan fizikal. Okey. Dasar pecah perintah yang telah dilakukan oleh British menyebabkan hubungan dan interaksi setiap kaum menjadi renggang. Hal ini kerana setiap kaum telah ditempatkan di tempat yang ditentukan seperti Cina di bandar, Melayu di kampung dan India di estate. Hal ini menyebabkan kaum Melayu dan Bumiputera ni kurang berkembang kerana bandar telah didominasi oleh kaum Cina. Hal ini juga menyebabkan hubungan kaum Melayu dengan hubungan kaum lain itu
menjadi renggan dan juga menyukarkan interaksi antara satu sama lain. Okay. Dia juga mewujudkan sifat resis dalam diri setiap kaum di Malaysia. Okay. Jadinya, kepentingan hak kedudukan istimewa orang Melayu dan Putera ni ialah dia menyemai satu sikap tiada perasaan rasis terhadap etnik lain. Oleh itu, apabila tiada perasaan rasis terhadap etnik lain, dapatlah memupuk masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera. Selain itu juga, dia mampu mewujudkan sikap kerjasama dan saling menyayangi dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ni. Daripada hak ini juga, terdapatlah program yang diberi nama program Hartanah Bumi Putera, iaitu program teraju. Okay, seterusnya kita pergi kepada cabaran kebangsaan, cabaran bahasa kebangsaan. Okay. Cabaran dalam bahasa kebangsaan ini ialah sistem pendidikan yang berasingan, di mana setiap kaum ni kita dapat lihat ada mempunyai sekolah mereka sendiri, sebagai contohnya sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan jenis Tamil dan sekolah kebangsaan biasa. Okay. Setiap sekolah ni diwakili oleh setiap kaum dan setiap sekolah ni juga mempunyai sistem pendidikan mereka yang tersendiri. Okay. Selain itu juga setiap kaum ni berkelompok di sekolah dan menyebabkan tahap sosial mereka ni dengan kaum lain jadi terbatas dan penggunaan bahasa mereka adalah bahasa ibunda mereka sendiri dan kurang menggunakan penggunaan bahasa kebangsaan. Ini disebabkan apabila mereka, sebagai contohnya apabila kaum Cina duduk di sekolah Cina, mereka lebih kepada bercakap dengan bahasa Cina lah di sekolah, sebabkan di sekolah tu semua kaum Cina. Okay, jadinya apa kepentingan unsur bahasa kebangsaan ni? Okay, kepentingan dia ialah dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia juga mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian dan juga boleh berkomunikasi antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Jadinya kita dapat lihat negara kita sekarang walaupun berbilang kaum, tapi semua kaum boleh berbahasa Melayu dengan baik dan fasih. Itulah kepentingan bahasa kebangsaan dalam sosial. Jadi kita pergi kepada seterusnya, iaitu agama persekutuan. Okay. Dalam cabaran agama persekutuan ni, kita dapat lihat banyak penghinaan telah dilakukan ke atas agama Islam di media sosial. Okay, hal ini kerana rakyat bukan Islam ni, dia menuntut hak sama rata kerana mereka rasa layanan yang tidak adil terhadap agama lain tu. Sebabkan mereka nampak agama Islam tu lebih banyak diberikan keistimewaan berbanding agama lain. Okay. Jadinya hal ini terjadi disebabkan rakyat ni dia kurang pemahaman terhadap sejarah pertubuhan Malaysia sebelum merdeka. Okay. Jadinya apa kepentingan agama persekutuan ni? Kepentingan dia ialah rakyat dapat mengetahui hak dan kedudukan agama Islam dalam perlembagaan walaupun diberikan kebebasan beragama. Okay. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia sebelum merdeka menggunakan sistem sultan, di mana sultan tersebut adalah beragama Islam dan kebanyakannya di Malaysia ni juga banyak yang menganut agama Islam. Tapi dengan perlembagaan yang baru, agama Islam ni menjadi agama utama di Malaysia, tetapi tiada sekatan untuk beragama lain. Jadinya di Malaysia memberikan kebebasan untuk beragama mengikut kepercayaan mereka. Okay. Baiklah, seterusnya ialah pemerintahan beraja. Cabaran untuk pemerintahan beraja ni ialah rakyat ni mempertikaikan terhadap institusi raja yang telah memainkan peranan dalam menguruskan masalah berkaitan agama Islam. Jadinya rakyat ni dia lihat raja ni hanya memainkan peranan apabila sesuatu masalah berlaku yang berkait dengan agama Islam. Oleh itu, rakyat-rakyat ni dia menghina institusi raja ni kerana bagi mereka raja tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam bidang selain daripada bidang agama Islam. Okay. Selain itu juga, cabaran dia ialah pemimpin Melayu yang bertanggungjawab dalam memimpin rakyat, mereka ni bersikap pentingkan diri dalam melaksanakan tugas. Disebabkan sikap mereka ni, institusi raja ni dipandang buruk lagi oleh rakyat-rakyat. Jadinya,
kita lihat pada kepentingan pemerintahan beraja tu. Okey. Kepentingan dia yang pertama ialah elakkan berlaku perselisihan faham antara kaum. Okey. Berkuasa menggunakan darjat kebesaran dan pingat kepada rakyat berjasa. Seterusnya ialah kekalkan keharmonian dan keamanan, kemajuan serta kestabilan negara. Okey. Dapat dilihat dari sini, pemerintahan beraja. Raja ni bukan saja menyelesaikan masalah berkaitan dengan agama Islam, tapi setiap masalah di Malaysia ni diselesaikan oleh raja. Raja juga memainkan peranan apabila berlakunya sesuatu kes ataupun sesuatu masalah yang melibatkan perselisihan faham antara kaum ataupun terdapat perselisihan tentang pentadbiran negara. Okey, raja ni mempunyai kuasa untuk mengubah masalah tu ataupun dapat menyelesaikan masalah tu. Jadinya apabila raja tu berkuasa, maka keharmonian di negara Malaysia ni lebih stabil lah. Okay. Seterusnya, cabaran kedudukan kaum lain. Okay. Cabaran dia ialah kaum lain ini menganggap kedudukan istimewa orang Melayu ini dan Bumiputera ni tidak adil. Jadinya, mereka ni memberontak untuk membuang hak keistimewaan orang Melayu tersebut. Bagi mereka, hak sama rata perlu dilakukan di Malaysia. Okay, seperti mana yang kita dapat lihat, peristiwa 13 Mei 1969, di mana satu pemberontakan yang besar telah berlaku di Malaysia. Jadinya, daripada peristiwa ni, banyak nyawa yang telah diragut daripada pelbagai kaum. Jadinya, kita lihat balik apa kepentingan untuk kedudukan kaum lain. Okay, kepentingan dia ni untuk memastikan masyarakat ni hidup aman dan damai dan semua rakyat di Malaysia tak kira kaum mempunyai hak. Jadinya rakyat Malaysia walaupun kaum yang berlainan, mereka juga ada hak yang boleh mereka tuntut. Tak semestinya orang Melayu dan Bumiputera ni sahaja. Cuma ada tahap ataupun ada batas untuk mereka. Baiklah, seterusnya akan dibentangkan oleh Syazah Nur Amali. Baiklah, semuanya yang telah dibentangkan oleh Sufia dan Fadil Izzat mengenai cabaran politik dan cabaran sosial. Jadi saya akan teruskan dengan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh pelbagai etnik di Malaysia mengikut unsur-unsur tradisi perlembagaan. Baiklah. Okey, cabaran ekonomi yang pertama iaitu mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera. Okey, cabarannya adalah yang berdasarkan ekonomi ini adalah ekonomi di Malaysia ni didominasi oleh kaum Cina yang mana mereka telah bekerja di Lombok dan menghasilkan banyak keuntungan. Okey, seperti mana yang telah dibentangkan oleh Fadil Izzat dalam cabaran sosial sebentar tadi. Okey, kaum Melayu semasa penjajahan British, kaum Melayu berada di kampung ataupun desa sebagai petani dan nelayan. Manakala kaum Cina berada di bandar untuk menguruskan perniagaan dan kaum India di ladang kelapa sawit ataupun ladang getah untuk sebagai buruh di ladang. Okey, jadi di sini dapat lihat bahawa perniagaan tu didominasi oleh kaum Cina. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa orang Melayu ataupun kaum Melayu dan Bumiputera ni yang berada di kampung tidak mendapat peluang pekerjaan di bandar. Oleh itu pentingnya kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Kerana dengan adanya kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera ni dapat beri peluang kepada orang Melayu dan Bumiputera untuk peroleh peluang pekerjaan seperti mana kaum-kaum lain. Dan hal ini akan dapat mengembalikan hasil pendapatan kepada tuan tanah. Maksudnya kalau orang Melayu tu dia ada tanah dia, jadi apa yang hasil daripada tanah dia akan didapat. Jadi itu untuk
kedudukan istimewa orang Melayu. Seterusnya, bahasa kebangsaan. Cabaran dalam bahasa kebangsaan dalam ekonomi di Malaysia ni ialah ekonomi juga terjejas kerana penggunaan bahasa rojak yang dipakai oleh peniaga yang mana menyebabkan banyak maklumat tidak sampai. Contohnya, sesuatu kaum tu menggunakan bahasa mereka dalam menyampaikan maklumat tentang barangan yang mereka jual. Dan maklumat yang diberikan tu tidak difahami oleh pembeli. Dan ada juga peniaga yang menipu pembeli dengan berbincang dengan kawan peniaganya menggunakan bahasa mereka sendiri. Sebagai contoh, orang Melayu pergi ke kedai orang Cina dan barangan mereka tu maklumat tentang barangan mereka tu adalah dalam bahasa Cina. Jadi orang Melayu yang tidak mengetahui bahasa Cina tidak akan dapat tahu maklumat tentang barangan tersebut. Jadi pentingnya bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu digunakan dalam perniagaan ataupun urusan jual beli ni. Jadi kepentingan bahasa kebangsaan ni adalah untuk memartabatkan dan mengekalkan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Dan bahasa Melayu ni dapat memudahkan komunikasi antara setiap kaum dalam urusan jual beli. Seperti mana yang kita belajar daripada sejarah Melaka juga. Setiap pedagang yang datang ke Melaka mestilah mampu bertutur dalam bahasa Melayu untuk mereka boleh berniaga secara bebas di tanah Melayu untuk mendapatkan keuntungan yang optimum. Itu untuk bahasa kebangsaan, cabaran dalam bahasa kebangsaan. Cabaran dari segi agama persekutuan pula ialah dalam konteks ekonomi, iaitu cabaran dalam kegiatan jual beli dan hutang yang dilakukan tidak mengikut hukum yang ditetapkan oleh agama Islam. Seperti mana kita tahu, agama persekutuan di Malaysia adalah agama Islam ataupun agama rasmi lah. Agama rasmi di Malaysia ni adalah agama Islam. Jadi ada setengah peniaga tu dia meletakkan harga yang tinggi yang agar dapat menguntungkan perniagaan mereka. Dan ada juga pemberi hutang yang meletakkan kadar bunga yang tinggi sehingga penghutang tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi pentingnya agama persekutuan ni ataupun agama Islam ni untuk mengelakkan kegiatan yang tidak diingini dalam urusan perniagaan, jual beli dan ekonomi kita seperti riba dan sebagainya. Jadi oleh itu pentingnya agama Islam ni dalam persekutuan kita. Iaitu dan agama persekutuan juga penting agar dapat memupuk sifat kejujuran dan tanggungjawab dalam perniagaan oleh seseorang individu. Dan proses jual beli juga akan mengikut syariat yang betul. Jadi pentingnya kita mengikut agama persekutuan dalam ekonomi ni supaya bila kita proses perniagaan, proses ekonomi tu kita ikut syariat yang betul. Jadi kita akan dapat meningkatkan kemajuan di negara kita. Baiklah, akhir sekali sebagai perumusan. Di mana yang kita tahu unsur-unsur tradisi dan perlembagaan ni seperti bahasa kebangsaan, agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, pemerintahan beraja dan kedudukan kaum lain sangat penting dalam perlembagaan Malaysia ni mengikut konteks hubungan etnik. Kenapa? Kerana unsur-unsur tradisi dan perlembagaan ni dapat menjamin kestabilan negara dan perlembagaan ini juga merupakan asas bagi sesuatu pentadbiran dan untuk mengubah undang-undang.
Jadi unsur-unsur tradisi ini juga penting untuk menjadi panduan untuk menjamin kecekapan, keadilan, ketelusan, kelicinan pentadbiran serta mewujudkan perpaduan di negara Malaysia, yang mana negara Malaysia ni mempunyai berbagai kaum, Cina, India, Melayu dan banyak lagi kaum di Sabah Sarawak. Okey, jadi itu sahaja pembincangan kami mengenai unsur-unsur tradisi perlembagaan dan kepentingan cabaran yang dihadapi. Okey. Seterusnya, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada sesi soal jawab. Okey, sebelum kita menamatkan pembincangan, kita pergi kepada sesi soal jawab. Baiklah. Okey, jadi untuk sesi soal jawab, saya ingin bertanyakan kepada Fajri Izzat. Okey. Okey. Unsur-unsur tradisi perlembagaan merujuk kepada prinsip-prinsip maafkan saya. Okey. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur tradisi perlembagaan? Okey. Itu soalan saya. Okey, baiklah. Bagi saya, maksud unsur-unsur tradisi perlembagaan ni ialah prinsip-prinsip, nilai dan institusi yang terkandung dalam perlembagaan sebuah negara. Okey. Ini juga merangkumi prinsip-prinsip asas, struktur pemerintahan, hak asasi, sistem kehakiman, pembahagian kuasa dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan. Okey. Unsur-unsur ini juga membentuk landasan perundangan dan prinsip-prinsip yang mengatur cara negara berfungsi dan berinteraksi dengan warga negara. Okay. Dengan prinsip ni jugalah sebuah negara tu dapat berada dalam suatu keharmonian. Okay. Itu adalah bagi saya lah maksud unsur-unsur tradisi perlembagaan tu. Okay. Jadinya saya pula ada soalan untuk Sufia. Okay. Soalan saya ni berbunyi seperti inilah. Okay. Apa kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia ni? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Fajrul Ijat kerana menanyakan soalan tersebut. Okey, jadi soalannya adalah apakah kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia? Okey, baiklah. Unsur-unsur tradisi perlembagaan memainkan peranan penting dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia. Kepentingan mereka ni termasuk menyediakan jaminan hak asasi untuk semua warga negara tanpa mengira etnik, memastikan pembahagian kuasa yang sama iaitu yang adil antara kaum-kaum yang lain, mengamalkan prinsip federalism untuk memenuhi keperluan kaum tempatan, memberikan perlindungan hak-hak minoriti, menjamin kebebasan dan kemandirian sistem kehakiman. Jadi unsur-unsur ini sangat membantu dalam mengurangkan ketegangan, ketidakadilan dan ketidakpuasan di dalam kaum yang pelbagai di Malaysia ini. Dan dia juga dapat membina satu dasar dan institusi yang merangkumi kepelbagaian budaya dan identiti etnik. Okey, jadi itu adalah jawapan saya kepada soalan daripada Fajrul Izzat tadi. Okey, adakah menjawab persoalan anda? Okey, baiklah, menjawab soalan saya. Okey, terima kasih. Okey, jadi saya pula ada soalan kepada pembentang kita iaitu Syazan Nur Amalin binti Muhammad Asri. Okey, soalan saya berbunyi. Okey, jadi pada pendapat Syazah, apakah
bagaimanakah unsur-unsur tradisi perlembagaan ni dapat membantu memperkuatkan hubungan etnik di Malaysia ini? Jadi Syazah boleh tolong bentangkan apa yang Syazah faham? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey. Baiklah, bagaimana unsur-unsur tradisi perlembagaan dapat membantu memperkuat hubungan etnik di Malaysia? Okey. Okey. Unsur-unsur tradisi perlembagaan dapat membantu memperkuat hubungan etnik di Malaysia dengan memberikan landasan yang kukuh untuk keadilan, kesetaraan dan kesepadanan antara etnik-etnik yang berbeza. Okey. Dan prinsip-prinsip seperti hak asasi, pembahagian kuasa, perlindungan hak minoriti dan kebebasan beragama dan budaya memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada warga negara Malaysia daripada semua latar belakang etnik. Dan dengan memastikan bahawa setiap etnik diberikan perlindungan dan representasi yang saksama, perlembagaan membina kepercayaan dan keharmonian antara etnik-etnik tersebut dan mewujudkan keadaan yang lebih stabil dan mendorong kerjasama dalam membangun negara yang maju dan bersatu. Baiklah, itu jawapan dari saya. Okey. Okey, menjawab persoalan. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja daripada kami bertiga. Dan sebelum kami mengakhiri pembincangan kami, saya ada satu pantun. Okey. Puteri Jawa tiba di kota, disambut dengan penuh istiadat. Tun Mahathir pernah berkata, hidup muafakat membawa berkat. Jadi sampai di situ saja pembincangan kami daripada saya, Syazana Amalin, Sofia dan Muhammad Fajri Izzat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.